السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Sabah surah ke-34 pada ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim, yang bermaksud maka mereka berpaling engkau sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami hantarkan kepada mereka atau kirimkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Surah Sabah surah ke-34 pada ayat ke-16. Bila kita melihat ayat ini, jelas kenapa manusia ditimpa musibah. Di antaranya kerana manusia itu berpaling engkar daripada perintah Allah. Pada malam ini saya nak bahas tajuk bala Allah. Hanya satu ayat saja tuan-tuan, tapi saya akan rujuk kepada 5 kitab. Satu ayat Al-Quran, tapi kita akan merujuk kepada 5 kitab tafsir. Ayat yang saya maksudkan itu ialah di dalam suratul Anfal, surah ke-8 pada ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, yang bermaksud dan ketahuilah, kata Allah, dan takutlah kamu, dan takutlah kamu akan bala bencana yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua, kata Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya siksaan aku, azab aku amat pedih sekali. Inilah ayat yang saya nak bahas pada malam ini berdasarkan suratul Anfal surah ke-8 pada ayat 25. Baik. Pertama saya nak rujuk kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, kita mengundang bala Allah, bala bencana, malapetaka, apabila sesuatu bangsa itu membiarkan kemungkaran berleluasa. Apa dia mungkar? Mungkar ni amalan-amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 2 ayat dalam surah yang sama, Ali Imran ayat 104 dan 110. InsyaAllah saya akan ikuti dengan hadis riwayat Imam Tirmizi ataupun Tirmizi. Setengah menyatakan Turmizi pada. Yang mana satu betul? Tirmizi, Turmizi. Saya jawab semua betul. Yang tak betul, Mizi.
Kalau kata mizi itu tak betul lah. Tar ke, tir ke, tur ke, ikut suka lah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran 104. Ini kewajipan kita bersama. Kalau kita nak mengelak, nak elak daripada ditimpa bala bencana, ini dia. Tunaikan tanggungjawab itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ni menggesa supaya wujudnya sekelompok orang Islam yang beriman dengan Allah memerintahkan kepada mereka melaksanakan dua tanggungjawab. Dan hendaklah ada di kalangan kamu jemaah. Satu jemaah yang menyeru kepada kebaikan. Cuba kita faham ayat ni. Apakah yang dikatakan kebaikan? Allah sebut dua. Kalau satu, tak baik. Dua. Ya. Menyeru ke arah kebaikan. Yang dikatakan kebaikan itu ialah mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama mereka mencegah kemungkaran. Dan merekalah, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Selang 6 ayat. Kalau tadi 104 Ali Imran, sekarang Ali Imran ayat 110. Di mana perintah Allah sama, cuma bunyinya agak berbeza. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini pula ada satu perkara yang agak melainan sedikit. Kenapa Allah meletakkan beriman kepadanya di penghujung ayat? Sedangkan kita semua sedia maklum, beriman pada Allah rukun iman yang pertama. Betul tak? Tetapi dalam ayat ini, saya pernah dengar seorang ulama di negeri Kedah berceramah. Beliau belajar dekat menuntut ilmu agama di Mekah 20 tahun. Beliau membaca ayat ini kemudian mentafsir. Yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Sebaik-baik umat itu hendaklah menunaikan dua tanggungjawab. Menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama mencegah kemungkaran. Kemudian Allah sebut wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Beliau mentafsirkan, tuan-tuan, tanda-tanda kita beriman kepada Allah ialah apabila kita menunaikan dua tanggungjawab ini. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau tuan imam kita buat satu kerja, belum lagi beriman kepada Allah. Ini huraian seorang ulama di negeri Kedah. Kita dengar pula hadis riwayat Imam Tirmizi. Kedudukan hadis ini hadis hasan, bukan dhaif, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'an munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Yang bermaksud, demi jiwaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia sedar diri, tuan-tuan. Sedar dia ni hamba Allah. Dia di dalam kekuasaan Allah. Nah, Allah yang kontrol dia. Allah sahaja yang boleh memberi manfaat ataupun boleh menolak mudarat, bukan yang lain. Oleh kerana dia sedar diri, dia bersabda sedemikian.
Hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan makna serentak mencegah kemungkaran. Atau yakinlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kalau kamu tidak menunaikan kedua-dua tanggungjawab ini, atau kamu buat satu sahaja, kamu laksanakan satu tuntutan sahaja, atau yakinlah Allah akan datangkan kepada kamu musibah, bala bencana atau malapetaka. Kemudian kamu semua berhimpun berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah ini. Maka ketika itu Allah tidak menunaikan, Allah tidak memakbulkan permintaan kamu lagi. Ini dia. Jadi kita kembali pada pandangan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut malapetaka atau bala Allah ini menimpa sesuatu umat apabila kita membiarkan kemungkaran berleluasa. Jadi kita pakak-pakak renung tengok hari ini. Sudahkah kita menunaikan tanggungjawab? Kita melihat negeri Kelantan yang paling teruk dilanda banjir. Sudah, diikuti dengan Pahang dan beberapa buah negeri. Kerosakan ni bilion. Untuk baik pulih sekolah-sekolah, jalan raya menelan belanja ratusan juta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pandangan Said Qutb rahimahullahu taala, ayat yang sama. Kenapa kita ditimpa malapetaka? Bala Allah. Ayat yang sama Al-Anfal 25. Beliau menyebut kerana kita membiarkan sekelompok orang-orang Islam melakukan kezaliman. Dan beliau tidak berhenti kat situ. Kezaliman yang paling ketara, kata beliau, ialah golongan ini menolak syariat Allah. Itulah. Apabila ada di kalangan kita yang tidak mau menerima syariat Allah, hukum hakam Islam yang namanya hudud qisas ta'zir, ya, kata Said Qutb, itu yang mengundang malapetaka Allah. Saya boleh kemukakan dalil Quran dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 pada ayat 55. Ayat 55. Tuan-tuan dengar apa perintah Tuhan. Bila amalan kita menyalahi Al-Quran, kita mengundang malapetaka Allah. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Ada? Tu sahabat tu cek bagus. Yang tak betul terlalu betul. Kalau sahabat tengok dalam ayat ini, dia ada tafsiran kat bawah nota kaki. Wattabi'u ahsan, dan ikutlah sebaik-baik apa ma unzila ilaikum min rabbikum, yang diturunkan kepadamu, kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Di sana dia tafsir kita wajib mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah panduan untuk kehidupan kita di dunia, juga as-sunnah, itu saya tak nafi. Sekiranya kita tidak berbuat demikian, kata Allah, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum kamu didatangi azab ni tuan-tuan. Makna azab ni kalau di dunia ialah bala bencana, kalau di akhirat neraka. Bermula dalam alam barzakh. Jadi azab ni kena tengoklah. Kalau di dunia berarti bala bencana. Sebelum kamu didatangi bala bencana, baghtatan, secara mengejut. Nampak tuan-tuan? Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Siapa sangka? Orang Kelantan pun tak sangka, tak duga. Biasalah Tuan Imam, bulan 12 banjir Kelantan, itu biasa setiap tahun. Tapi kali ini bukan banjir biasa. Ini banjir yang membinasakan, tuan-tuan, yang
merugikan, yang merosakkan harta benda dan sebagainya. Ini cerita dia. Sebab itu bila manusia ni biadab, menolak syariat Allah, ingkar terhadap perintah Allah, mereka tidak sedar, mereka mengundang bala Allah. Kita tengok ayat yang kedua untuk menyokong Az-Zumar, ialah dalam surah An-Nur, surah ke-24, di pertengahan ayat ke-63. Ini dalil, tuan-tuan. Kita tak boleh tolak syariat Islam. Tak boleh. Kita mengundang malapetaka Allah ni. Itu cerita ni. Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang bermaksud, maka berwaspadalah, berjaga-jagalah wahai manusia. Sesiapa yang menyalahi perintah Allah, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Sama ada kamu akan ditimpa bala bencana di dunia, atau kamu tunggulah, kata Allah, azab yang pedih di hari akhirat. Di dunia kita tak mampu, tuan-tuan. Kena macam tu baru seminggu saja hujan, kan? Membinasakan, merosakkan semua harta benda. Kita simpati. Kita nak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Nampak tak, tuan-tuan? Ini punca apabila manusia menolak syariat Allah. Untuk menyokong kedua-dua ayat Quran ini, saya kemukakan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ada ayat Quran, ada hadis. Itu ceritanya. Sebab Nabi sebut dua ya. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Nabi sebut dua ya. Dia tinggalkan kepada kita dua perkara. Selama mana rujukan kita, pegangan kita kepada kedua-dua perkara ini, selama itulah kita tidak sesat. Yang Nabi tinggalkan ialah Al-Quran dan sunnahnya. Untuk menyokong hadis ini ada ayat, tuan-tuan. Surah An-Nisa ayat 59. Surah keempat. Di pertengahan ayat ke-59 An-Nisa menyokong hadis tadi. Apa yang Allah sebut? فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk kepada Allah, yakni Al-Quran, juga kepada Rasul, As-Sunnah atau hadis. Sekiranya kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Ada ayat Quran, ada hadis. Hadis Abu Daud menyebut, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maksud hadis, maka apabila pemimpin satu kaum tidak mau melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Dia tak nak ikut undang-undang, peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Dia nak buat cara dia sendiri. Dan tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pilihan. Dia nak buat cara dia sendiri. Dia nak buat undang-undang dia sendiri. Nabi sebut, melainkan Allah akan jadikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa ditimpa masalah demi masalah yang tidak putus-putus. Kita tengok di sepanjang tahun 2014, tuan-tuan. 3 bulan pertama kemarau panjang. Kemudian bulan Mac MH370. Kemudian bulan Julai MH17. Kemudian bulan Disember banjir besar. Apa ni? Bala. Kenapa? Kerana manusia menolak syariat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
pegangan kita, panduan dalam kehidupan kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat tolong buka muka surat 845. 845. Surah ke-49, nama surah Al-Hujurat, ayat yang pertama. Ada tak surah Al-Hujurat kat situ? 845. Hilang apa muka surat tu? Ada tak? Ayat pertama Al-Hujurat. Saya baca ayat, saya terjemah, tengok tafsiran kat bawah. Ataupun tuan tolong baca tafsirannya. Saya baca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha as-sami'un alim. Ini dalil tuan-tuan. Kita tak boleh memandai-mandai nak buat undang-undang sendiri. Dengar nanti sebentar ni, dengar tafsiran. Sahabat akan baca, saya terjemah dulu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Dan bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat tolong baca kuat-kuat sikit tafsiran ayat tadi. Apa dia nak cerita? Kuat sikit. Nak bagi peluang jadi penceramah ni bukan senang. Tu orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan daripada Allah dan Rasul. Hari ini hukum hakam Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Al-Maidah ayat ketiga. Agama kita dah sempurna. Sistem ekonominya, sistem perundangannya, semua sistem pemerintahan. Tuan-tuan tolong ambil kejap kat saya tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ada kat situ kot. Ada siapa-siapa pegang tafsir Pimpinan Ar-Rahman? Tak ada. Nak bagi pahala kat Tuan Imam. Tu Arab Saudi. Ar-Rahman yang tebal sikit tu. Pasal macam ada. Tu bukan? Mana? Ayat yang sahabat tadi baca tafsir tuan-tuan ada persamaan dengan ayat ni. Oh, dia nak pegang. Buka 1110. Tak apa, ustaz pegang, tak apa. Muka surat 1110, surah ke-33, ayat 36 Al-Ahzab. Tuan-tuan dengar. Kita sebenarnya tak ada pilihan. Suka tak suka, kerana kita hamba Allah, kita kena ikut undang-undang dan peraturan Allah. Muka surat 1110. Tafsiran ni ada kat bawah. Saya baca dulu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermaksud tidak wajar seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul telah menetapkan ini halal, ini haram, curi potong tangan, merompak, ada hukuman-hukuman tertentu, kena rujuk Al-Maidah 38, 33. Lalu mereka mencari yang lain. Mereka tak nak terima ketetapan Allah. Orang-orang seperti ini, Allah menyatakan mereka ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Mereka derhaka ke Allah, kepada Allah dan Rasul. Dan sekaligus faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ni ustaz tengok dekat bawah tu yang dia sebut tafsir, ayat ini menegaskan satu kaedah, ada tak? Ayat ini menegaskan apa dia sebut ustaz baca kat situ? Tengok tuan-tuan. Yang wajib dipatuhi. Suka tak suka, kita tak ada pilihan. Ini bumi Allah.
Dia yang mencipta kita, wajib berhukum dengan hukum dia. Tak boleh buat undang-undang kita sendiri. Tadi muka surat 845, tafsir Arab Saudi ni tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kenapa kita masih degil? Cuba bagi jawapan kat saya. Kita mengaku kita seorang Islam yang beriman, tapi kita menolak undang-undang Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 50. Tuhan tanya, apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang siapa yang lebih baik daripada undang-undang aku? Bagi kaum yang yakin. Apakah kita tidak meyakini undang-undang Islam dalam penyelesaian? Syekh, ancam. Syekh, macam mana? Mak tabligh. Kena sokong ni perjuangan Islam yang nak mendaulatkan syariat Islam. Kewajipan menegakkan syariat Islam begitu jelas. Al-Jathiyah 18, Al-Ma'idah 49, An-Nisa 105. Yang tak boleh dipertikai. Sesiapa yang mengingkari jadi kafir, tuan-tuan. Buka muka surat 168. 168. Seseorang tu batal iman dan Islam. Batal iman dan Islam sekiranya ada dua sifat. Dengar baik-baik. Ni dalam kitab tafsir tau. Bukan saya reka. Muka surat 168, surah kelima, ayat 44, Al-Ma'idah. Batal iman dan Islam, kafir lah. Sekiranya seseorang itu membenci dan engkar terhadap hukum Allah. Ada dia sebut kat bawah, Syekh. Tengok kat bawah. Kat bawah tu, nota kaki dia hurai. Muka surat 168. Ada tak? Buka ayat. Tengok kat bawah tu. Ayat 44 lah. Dia hurai ayat ke-44 tu. Al-Ma'idah kat bawah. Benci dan engkar. Kat bawah lah. Bawah. Benci dan engkar orang-orang seperti ini. Benci dan engkar terhadap hukum Allah. Orang-orang seperti ini jadi kafir. Dia ada sebut kan? Jangan main-main tu. Jangan tolak undang-undang Islam. Jangan kata benci dan engkar, tuan-tuan. Meragui Al-Quran, batal iman dan Islam. Sesiapa yang mati dalam keadaan meragui Al-Quran, batal. Muka surat 302. 302, surah ke-9, At-Taubah, ayat 125. Tuan-tuan pernah dengar Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik, hebat lah. Kat India dia boleh ingat surah semua kan? Di Malaysia akulah. Nak beritahu kat empat yang tu je lah. Ini anugerah Allah. Gifted. Muka surat 302. Kita tengok ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sesiapa yang mati dalam keadaan meragui Al-Quran, dia sebut di hujung ayat, mati kafir. Ada tak sahabat? Jangan main-main ustaz. Meragui Al-Quran, batal iman dan Islam. Membenci dan engkar, tak wajib laksana hudud, batal iman dan Islam. Jangan main-main. Ini soal akidah. Kita orang Islam, mengaku Islam yang beriman, wajib melaksanakan tuntutan agama. Tuntutan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu pandangan Syed Qutb. Kerana kita membenarkan segolongan umat Islam yakni melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling ketara kata beliau ialah menolak syariat Allah. Tak boleh. Saya nak quote kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, An-nasu duyufur rahman fil ardi. Manusia adalah tetamu Allah di muka bumi. Adik faham ke tetamu Allah ni? Tetamu. Kan? Saya pergi rumah Tuan Imam. Nak minta jasa baik, nak bermalam satu malam. Letih ni. Kereta rosak. Nak balik Kedah tak boleh. Kan? Tuan Imam kata, no sweat, no problem. Ada satu bilik untuk tetamu. Bilik tetamu tu hanya ada kipas angin, tuan-tuan. Saya sempat jenguk bilik Tuan Imam, ada aircon. Aircon dengan kipas angin. Saya kata, Tuan Imam, kita tukar bilik boleh? Tuan Imam kata, nampak itu pintu besar? Saya tetamu. Kan? Bila tuan rumah dah bagi bilik tu, tidurlah bilik tu.
Jangan biadab. Kita tetamu Allah. Kita tak ada hak untuk mengubah undang-undang sendiri. Ustaz buka muka surat 16. Ustaz buka muka surat 16 Al-Baqarah ayat ke-30. Ini dalil tuan-tuan. Kewajipan melaksanakan undang-undang Allah. Ustaz tengok kat bawah tafsirannya. Apa dia khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah kat bawah, seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi dan syariat Allah. Ada dia sebut Ustaz? Ustaz buka muka surat 858. Surah ke-22 Al-Hajj ayat 67, muka surat 858. Ni di sini jelas. Khalifah bertanggungjawab mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi ataupun wahyu dan syariat Allah. Tak boleh pandai-pandai buat syariat sendiri. Tak boleh Tuan Imam. Tuan Imam nampak renun jauh ke? Tak ada makan malam ni Pak Imam. Muka surat 858. Surah ke-22 Al-Hajj ayat 67 Ustaz. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala huda mustaqim. Saya tak nak terjemah, terus kepada tafsiran. Ini kepada golongan yang masih meragui. Sesuai atau tak sesuai nak laksana hudud. Ustaz tengok tafsirannya bermula kat bawah tu, bermula tetapi dengan kezahiran syariat Islam. Ada yang sebut tu. Oh baca. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam, kuat sikit. Oh tu, dengar tu. Ustaz, nak tangguh tak boleh tangguh. Sesuai segala tempat, segala zaman. Untuk menyokong ayat-ayat Quran, saya boleh kemukakan dua dalil hadis. Hadis ini dalam Mustika Hadis jilid pertama Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Hadis ke-14 dan hadis ke-15. Yang ke-14 riwayat Imam Ad-Darimi. Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani." Cuba dengar. Ni Nabi Musa, hadis ke-14 jilid pertama Mustika Hadis. Ini kisah Nabi Musa. Nabi bagi tahu, kalaulah dengan tiba-tiba Musa muncul di kalangan kamu. Nabi Musa ulul azmi. Nabi Musa ada kitab Taurat. Melayu kata Taurat. Lalu kamu ikut dia. Kamu tinggalkan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ada Al-Quran dan Sunnah. Kamu ikut Musa, kamu sesat dari jalan yang lurus. Tuan-tuan, kalau ikut Nabi Musa pun sesat, kalau ikut Islam liberal, itu cerita dia. Kalau kita menganuti fahaman liberalisme, sekularisme, sosialisme, saya nak ajak tuan-tuan fikirlah. Hadis ke-15 riwayat Imam Muslim tentang Isa alaihi salam. Kalau dengan dalil ni tuan-tuan masih meragui keberkesanan undang-undang Islam, rosak akidah. Isa seorang lagi ulul azmi yang bakal turun ke alam dunia di akhir zaman mengikut riwayat Abu Daud. Beliau akan memimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. Nak tanya muslimat. Muslimat yakin ke Nabi Isa belum wafat? Saya tanya muslimat, yang pengangguk apa? Muslimat, yakin? Yakin, alhamdulillah. Boleh bagi dalil Quran tak? Tu cakap biar ada dalil. Dalilnya dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 55. Ini dalil Nabi Isa diangkat ke langit hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan turun semula, tuan-tuan.
Cuba tuan-tuan tak pernah fikir. Bila Nabi Isa turun semula pada satu hari nanti, bagaimana dia memimpin kita kalau takdir lah kita masih hidup. Kan? Nabi Isa turun tahun 3000. Saya masih ada masa tu. Kan? Masih hidup. Tok Iman tak ada lah. Hampa yang ketawa lagi awal mati. Nabi Isa turun semula tuan-tuan. Nabi bersabda, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum. Fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kamu semua ketika Isa anak Maryam turun ke alam dunia untuk memimpin kamu? Kalau Nabi berhenti kat situ sahabat, orang Kristian tuan seronok. Mesti dia berpandukan Bible. Alhamdulillah Nabi sambung. Fa'ammakum. Lalu dia memimpin kamu. Bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita berbangga tuan-tuan. Ini dalil undang-undang Islam sesuai di segala tempat, segala zaman, sebagaimana yang Ustaz baca tadi 858. Kan? Itu cerita dia. Boleh? Ini mengikut pandangan Said Qutb. Dua dah kitab Arab. Ibnu Katsir, Said Qutb. Saya nak ambil kitab Melayu lah pula. Saya nak merujuk. Oh, nak azan lagi. Ingat, nak suruh berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Rujukan yang ketiga, kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Cetakan nama kitab tafsir ini pada muka surat 249. Kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, ayat yang sama, suratul Anfal, surah ke-8 ayat 25, wattaqu fitnatan tu tadi. Baik, apa kata beliau?
Apa yang mengundang bala Allah? Beliau menyebut dengan baik-baik. Apabila rakyat membiarkan pemimpin melakukan kezaliman. Pemimpin melakukan kezaliman, rakyat yang banyak buat diam. Tak ada usaha nak mencegah, nak menghalang. Bahkan sokong lagi ada. Imam, dengar tu. Ini yang mengundang bala Allah. Apa dia zalim, tuan-tuan? Zalim ni wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Itu zalim. Selaku rakyat, kita ada tanggungjawab. Bukan kita ni biarlah dia buat, dia tanggungjawab, tak betul. Dahlah kita tak cegah, tak tegah. Sokong pula lagi. Muka surat 536, Ustaz. 536. Ini kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. 536. Ada. Dekat bawah. Ayat yang cukup popular, surah ke-11 Hud, ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa maksud la tarkanu? Ustaz baca kuat sikit boleh, Ustaz? Tafsiran la tarkanu. Apa kat bawah tu? Apa kejap, bersahabat. Okey, lagi? Bekerjasama lagi? Bersubahat lagi atau bersetuju? Tengok tuan-tuan. Kezaliman ni wajib dibenteras. Kalau kita bersahabat dengan orang zalim kerana nak tarik dia, nak berdakwah, itu boleh. Takut dia tarik kita kot. Bekerjasama dengan orang zalim tak boleh. Bekerjasama dalam Islam ni dalam perkara baik saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Tolong-menolong dalam perkara kebaikan saja. Tapi jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran syarak. Ada sebuah hadis Bukhari, dengar baik-baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Qalu ya Rasulullah, hadha nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yaday. Rawahu Bukhari. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada. Ustaz pernah dengar kan? Mengaji kat Mesir tak dengar, ceroy. Kalau tak dengar makna dia pergi tidur kat Mesir lah tu. Belum Mesir kan, Ustaz? Cuba dengar. Kenapa kita tak baca hadis ni? Ini bukan takat sahih, tuan-tuan. Imam muhadis nombor 1. Kalau Abu Daud kita boleh petikai lagi, mungkin tak sahih. Ini Bukhari. Cuba dengar hadis. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang dizalimi. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kami boleh tolong orang yang dizalimi. Bagaimana kami nak tolong orang yang melakukan kezaliman? Rupanya orang yang buat zalim pun kena tolong dia, tuan-tuan. Kita kena tolong dia. Apa kata Nabi? Ta'khudhu fawqa yaday. Cegah dia. Tegah dia. Supaya dia tidak meneruskan kezalimannya. Pegang tangan dia. Mana? Cegah. Jangan bagi dia buat. Jangan bagi dia meneruskan kezaliman dia. Bagaimana? Bukan nak kempen. Tapi lebih kurang macam itulah. Pastikan pemimpin yang zalim tidak berkuasa lagi di masa-masa akan datang.
Kenapa kita tak ikut Quran? Tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran ke? Yang mengajar, mendidik umat Islam. Ciri-ciri kepimpinan Islam. Pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik. Semua dalam Quran. Ada 2 ayat. Saya baca satu pertama. As-Sajadah ayat 24. Ini contoh pemimpin yang baik. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Bagaimana mereka memimpin rakyat mereka? Berdasarkan perintah kami. Ketika mana mereka juga sabar karena mereka yakin dengan perintah-perintah Allah. Natijahnya mesti baik apabila pemimpin ikut cara Allah. Ini pemimpin yang bakal membawa rakyat ke syurga. Tapi ada pemimpin juga. Al-Qasas surah ke-28 ayat 41. Wa ja'alnahum a'immah yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamah thumma la yunsarun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin juga. Tetapi yang apa tuan-tuan? Yang mengajak, yang menyuruh rakyat jelatanya ke arah neraka. Kemudian mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan lagi. Al-Qasas Ustaz, surah ke-28 ayat 41. Itu dia cerita dia tuan-tuan. Jadi soal pilih pemimpin dalam Quran sebut. Dan Quran mendetailkan tanggungjawab di antara tanggungjawab pemimpin. Ada? Pemimpin yang baik dia menunaikan tanggungjawabnya. Dalam suratul Hajj surah ke-22 ayat 41. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Bila dia berkuasa, dia menyuruh, dia menegakkan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang tak baik kena tengok tafsir H. Zainuddin Hamidi. Ada kat sini? Tak ada, no? Sekarang dalam pasaran susah dah nak dapat. Pada muka surat 748, 749. Surah ke-47 Muhammad ayat 22-23. Ini pemimpin yang tak baik. Tuhan cerita tuan-tuan. Jangan kata saya berpolitik tau. Tapi lebih kurang macam tu lah. Nak bagi faham. Ustaz, renung jauh. Tak nak jemput dah apa ni. Seroy Allah cerita, Allah rakamkan pula pemimpin yang tak baik, Syekh. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Tuan-tuan ronyok tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 748 749. Tuan-tuan tengok tafsir di sana dia sebut apa? Bila seseorang itu menjadi pemimpin tidak berpandukan kepada Al-Quran. Bila dia berkuasa, ayat ini menyatakan dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pemimpin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apakah itu kerosakan ataupun tidak? Kerosakan. Bukan sekadar kerosakan, tuan-tuan. Boleh membatalkan iman dan Islam. Tuan-tuan rojok hadis 40 Matan Arba'in Syekh Mustafa Abdul Rahman, cetakan Rumi pada muka surat 201. Sesiapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, batal iman dan Islam, murtad, tuan-tuan. Itu cerita dia. Kalaulah saya diberi peluang muncul ke kaca TV lah, TV 3 suku ke tak apalah, boleh berceramah macam ni tuan-tuan, Masya Allah. Saya ingat semua channel tak laku dah malam tu. Semua nak tengok Ustaz Syarhilul. Dia rujuk semua kitab ni kan. Tengok, ya adalah. Muka Ustaz pun masuk TV sebab Ustaz buat rujuk.
Bukan yang ceramah, yang rojok masuk TV. Syekh ni pun masuk TV sebab dia duduk depan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kenapa kita degil sangat ni tak nak ikut Quran? Cuba jawabnya. Kalau tuan-tuan ada jawapan, nanti jumpa saya, kita berdebat kat luar. Boleh? Tak ada masalah. Tapi sediakan bukti. Dalam Islam, tuan-tuan, dalam Islam Tuhan ajar. Asas utama perundangan Islam ialah pendakwa kena bawa bukti. Dalam English common law pun ada, tuan-tuan. English common law states that one is innocent until proven guilty. Seseorang itu dia tidak bersalah selama mana tidak dibuktikan kesalahan. Dalam Quran ada. Orang putih ni ustaz diikut Quran. Yang tak ikut ni Melayu. Ini yang susah ni. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan, bawalah bukti kamu. Bring your proof if you are truthful. Kita terjemah dalam bahasa Inggeris. Ini yang undang-undang barat ambil, tuan-tuan. One is innocent until proven guilty. Kita tak nak ikut. Hadis pada al-bayyinah alal mudda'i. Pendakwa raya wajib membawa bukti. Jangan main tuduh. Kalau tuan-tuan rasa tak betul, nanti jumpa saya, tuan-tuan beritahu kat mana tak betul. Sekat sekarang sahabat tu semak, sahabat ustaz pun semak, semua betul kan? Ada bukti kan? Itu cerita dia. Jadi dalam Quran, Tuhan telah beri satu garis panduan yang jelas. Pemimpin yang baik, pemimpin yang wajib ditolak. Kenapa kita degil? Betul tak, Syekh? Betul tak, Syekh? Tak ngangguk pun. Tukar kemah lah apa? Dah lama tak datang, tukar kemah. Ceroy Itu cerita, tuan-tuan. Itu di antara yang saya dapat ingat. Saya nak rujuk surah As-Saffat, surah ke-37, surah selepas Yasin, Ustaz. As-Saffat, ayat 22-23. Balasan dan kesudahan. Balasan dan kesudahan orang-orang yang menyokong kezaliman. Tuan-tuan ingat tak ada dalam Quran? Semua ada. Saya tak hafaz Quran, Tuan Imam. Tapi insya-Allah ayat-ayat yang saya hafaz dengan izin Allah, saya mampu ingat dalam surah apa nama surah, ayat ke berapa. Sebab saya hafaz terus benda-benda tu. Saya bukan hafaz ayat Quran ya. Okey, ayat ni dalam surah ke berapa? Apa nama surah? Ayat ke berapa? Jadi senang. Kan? Ni kalau orang tanya, Ustaz, ayat ni kat mana? Kita dah tak boleh jawab. Akhirnya kita jawab, awak kat mana? Awak kat mana? Kan? Kan? Dia tanya ayat kat mana? Kita tak boleh jawab, awak kat mana? Awak kat mana? Taufik Batisah. Tok Iman tak tahu. Ketinggalan zaman. Tok Bilal pun ketinggalan zaman. Cerai. Lagu cukup simple lah, Tok Iman. Awak kat mana? Awak kat mana? Itu pun boleh menang. Mangkuk Hayun tu. Aduh. Kan hampa ketawa besar ni, hampa tengok tu, aku tahu tu. Saya kena tengok juga sebab nak cari modal, nak bagi orang hilang ngantuk. Kan cerita gitu dah. Baik. Ayat yang berbunyi ayat 22-23 As-Saffat. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Inilah kesudahan, tuan-tuan. Orang yang zalim dan orang yang menyokong kezaliman mereka. Ayat bermaksud, wahai malaikat, kata Allah, himpunkanlah orang-orang yang zalim, orang-orang yang sama keadaan seperti mereka. Nampak? Yang menyokong mereka. Dan apa yang mereka sembah selain pada Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka ini jalan menuju ke neraka jahim. Itu kesudahan. Inilah, tuan-tuan, yang mengundang bala Allah. Apabila rakyat yang banyak, kata Profesor Mahmud Yunus, membiarkan kezaliman pemimpin berleluasa
berterusan. Tidak dicegah, tidak ditegur. Kadang-kadang orang keliru juga tuan-tuan. Orang pernah tanya saya, Ustaz boleh ke? Dalam Islam benar ke? Kita menceritakan perkara-perkara yang tidak baik tentang pemimpin. Ni dalam kuliah ni. Sentuh soal politik, soal kezaliman pemimpin. Boleh atau tidak? Tidak, dia tanya. Tuan Haji, agak-agak boleh tak? Boleh Alamak. Anda pasti? Dia bimbang, anda pasti. Sekali dia tanya pula, kat mana pula? Boleh. Boleh. Ada 2 surah. An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Ada, boleh. Nah, kita mendedahkan kezaliman pemimpin dibolehkan dalam Islam. Hanya dengan pendedahan ini sahaja, kata Allah, mudah-mudahan mereka tidak mengulangi lagi kezaliman mereka. La yuhibbullah al-jahru bis-su'i minal qaul illa man zulim. Tuan-tuan buka tafsir Zainuddin Hamidi, ayat ni pada muka surat 140, An-Nisa ayat 148. Dia mentafsirkan suara-suara rakyat yang dizalimi tidak boleh dianggap sebagai penghinaan atau hasutan, melainkan satu cara untuk menghilangkan kezaliman atau menghapuskan kezaliman. Boleh. Kalau semua warak tak nak cakap, pemimpin buat zalim pun diam, pemimpin menghalalkan apa yang diharam pun diam, itu bukan warak tuan-tuan, itu bahlul namanya. Kan? Boleh. Ayat yang kedua, wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Kalau dalam tu terjemahan dia bagi kat saya kejap. Terjemahan dalam ni memang sedap. Ayat 41 surah ke-42. Tuan-tuan dengar. Berdosa atau tidak? 41, 42, 41. Saya pun lama dah tak rojok ni. Boleh sikit lagi? Oh, belum sejam lagi. Boleh sikit lagi? Masa kecederaan. Tuan-tuan dengar. Boleh atau tidak? Selaku rakyat, kita dengan terang-terang menyatakan, menceritakan kezaliman pemimpin. Dan sesungguhnya, orang-orang yang membela diri sesudah terinaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka, tak berdosa. Kalau kita rakyat yang dizalimi, boleh. Surah ke-42 ayat ke-41 Asy-Syura. Yang pertama tadi An-Nisa 148. Seterusnya secara ringkas, kitab tafsir Muyassar. Saya pergi Mekah baru-baru ni, bulan 12 yang lalu, menunaikan umrah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pergi kali keempat dah. Ustaz, berapa kali yang pergi Mekah? 3 kali ya? Alamak, boleh tahan juga. Tapi saya lagi hebatlah 4. Sewaktu berada dalam Masjidil Haram, lepas solat maghrib, saya pun ambil sebuah Al-Quran nak baca, Ustaz. Sebelum saya sempat baca, saya tengok dia ada tafsiran. Tafsir Muyassar dalam bahasa Arab. Jadi saya cek semua tafsiran dan kitab tersebut, saya bandingkan dengan modal-modal ceramah kupasan saya. Sama ya tuan-tuan. Akhirnya saya beli. Beli 2, hilang 1, 1 ya ada. Sebab beg saya hilang sampai hari ni tak jumpa. Nak buat macam mana? Pertama kali saya pergi luar negara, beg hilang. Tak pernah. Sebelum ni saya pergi Yaman lah, banyak tempat lah, tak pernah hilang. Dalam tafsir Muyassar disebut tuan-tuan, ini yang menarik. Apa yang mengundang malapetaka Allah? Dengar baik-baik. Apabila orang-orang soleh tidak membenci atau tidak mengingkari terhadap maksiat dan dosa yang dilakukan oleh kaumnya. Itulah. Orang soleh buat warung, biarlah, kan? Jangan jaga tepikan orang. Tuan. Sedangkan tuan-tuan, menjadi kewajipan kita bersama memberi nasihat. Ad-dinun nasihat. Tuan-tuan tengok hadis ke-7 Matan Arba'in.
Kitab hadis 40 Imam Nawawi hadis ke-7, tuan-tuan rujuk Syekh Mustafa Abdul Rahman. Tuan-tuan rujuk tengok. Kalau tak salah saya muka surat 157, saya takkan rumi. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Beliau mensyarahkan nasihat ni kepada Allah, kitab Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Cuba tuan-tuan tengok, di sini ada hadis 40 tak ada? Ada. Jawi ah. Mana ambil Ustaz? Oh ini macam syok ni. Saya suka biar ada, saya tak ada sebut dah. Untuk iman dapat pahala. Sebab bangun pula tu. Ustaz kejap kan kat situ ya. Ni lagi man. Betul ada 40. Masya-Allah. Allahu akbar. Muka surat saya tak ingat sebab saya hafal yang Rumi. Yang Jawi ni tuan-tuan jangan ketawa kat saya, tuan-tuan lagi tak ingat. Tuan-tuan dengar, siapa yang perlu diberi nasihat? Bila orang-orang soleh mengambil sikap ataupun tidak membenci ataupun tidak mengingkari maksiat dan dosa yang dilakukan oleh kaumnya, maka ini mengundang malapetaka kitab tafsir Muyassar. Siapa yang perlu diberi nasihat? Tuan-tuan dengar. Nasihat bagi imam-imam kaum muslimin dan orang ramai. Imam-imam kaum muslimin itu ialah pemimpin-pemimpin. Pemimpin perlu diberi nasihat. Buat apa kalau ada tuan penasihat 25%? Tak buat kerja. Penasihat agama lagi tu gini. Lagi tuan-tuan. Dengar. Raja. Sultan perlu dinasihati tuan-tuan. Bukan kerana dia sultan itu hak mutlak dia. Tak boleh ditegur. Ini tak boleh. Ni sebab tu saya suka rujuk kitab. Bukan saya reka tuan-tuan. Lagi dia kata ketua-ketua pemerintahan Islam. Ketua-ketua pemerintahan Islam. Negara kita di isytihad negara Islam. Tapi Islam apa saya pun tak faham. Kan? Tu cerita dia. Kena tegur. Kena bagi nasihat. Bila kita berani menasihati pemimpin, itu adalah jihad. Bila kita mengambil sikap tak nak tegur, kita mengundang malapetaka Allah. Saya ada hadis sahih riwayat Imam Tabrani, tuan-tuan. Ada. Imam Tabrani meriwayatkan hadis, ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu bil adab. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad. Kalau berani tegur pemimpin, sultan itu jihad namanya. Ada sultan malam ni, jangan marah pula. Ni saya sebut apa yang ada dalam kitabnya. Kan? Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad, melainkan Allah datang dan menimpakan ke atas mereka bala bencana. Sebab tu tuan-tuan, bagi nasihat kat pemimpin itu kerja cukup mulia. Saya dah buat dah tanggungjawab melalui ceramah, melalui khutbah Jumaat, pegawai kerajaan dengar, semua orang dengar. Timbalan menteri pun dah dengar. Datang ucap tahniah pula kat saya. Tadi tuan kan yang khutbah Jumaat, saya kenal dia timbalan menteri. Sepatutnya khutbah saya bertajuk takwa. Kerana timbalan menteri masuk saya tukar hudud. Sebab saya modal banyak sahabat. Saya berkhutbah bukan baca khutbah. Dia bagi perhatian tuan-tuan. Dia kata terima kasih kerana penjelasan ini. Saya dah tunaikan tanggungjawab saya berdakwah terhadap pemimpin. Saya tanya begitu. Jadi bila orang-orang soleh yang faham soal halal haram, dosa pahala, mengambil sikap seolah-olah tidak membenci, tidak mengingkari, ini yang mengundang malapetaka. Kitab tafsir Muyassar. Akhir sekali, kita Arab juga tuan-tuan, Taisir Karimur Rahman, kalam mana Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut, dengar, kita mengundang bala Allah apabila kita membuka ruang kepada maksiat berleluasa. Kita yang buka ruang. Nak khutbah jemaat, saya tak boleh semua masjid masuk tuan-tuan. Dia tanya pula, ada tauliah tak?
Saya kata ada 5 tauliah. Oi, banyak dia kata. Kalau tauliah pertama, kedua, ketiga, keempat pun dia tak diterima, yang kelima hanya muka hang. Oi, nak ceramah tanya ada tauliah pula. Yang maksiat, kita buka ruang. Jangan lupa Tuan Imam. Imam confirm lupa. 16 Februari 2014. Festival Music Asia di Bukit Jalil. Ingat tak apa yang berlaku? 4 orang, bahkan 2 orang mati di hospital, 4 anak remaja meninggal dunia di dalam program mungkar tersebut kerana mengambil dadah. Siapa yang buka ruang? Tu Syekh. Tu yang kita nak kuasa tu. Dengan kuasa kita boleh mencegah, boleh melarang, boleh menyuruh. Tak ada kuasa tak boleh. Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz banyak pahala sebab dia ikut sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim begitu jelas, siapa yang menunjukkan jalan yang baik kemudian semua orang ikut, dia dapat ganjaran. Masya-Allah, mandala tu hadis. Dia naik bila dia berkuasa tuan. Tahu dia buat apa? Dia kata iklan boleh, iklan wanita, tapi bersyarat wanita wajib tutup aurat. Akhirnya semua iklan wanita tutup aurat. Yang tutup aurat mendapat pahala, yang suruh tu yang kena ada kuasa Syekh. Tak ada kuasa tak jadi apa. Faham tak tahu macam tak faham ya? Kerana kita yang buka ruang. Kan? Dalam Islam tuan-tuan dia tak bagi makan dadah ataupun apa-apa amalan yang menyebabkan kita binasa, tak boleh. 4 remaja meninggal dunia di stadium Bukit Jalil. 2 di hospital. Bila dicek, disahkan mereka mengambil dadah, tuan-tuan. Ini mengundang bala Allah. Tapi oleh kerana untuk mengakhiri, orang Melayu masih berpegang dengan pepatah haprak ini, tuan-tuan. Apa dia pepatah haprak itu, Ustaz? Jangan jaga tepi kain orang. Boleh tak jaga tepi kain orang? Tak boleh. Jaga tepi kain boleh, jangan jaga dalam kain saja. Baik, Ustaz ingat tak ada ayat Quran kah? Syekh, ada. Kalau kita mengambil sikap, itu dia buat, dia bertanggungjawab lah. Hai, salah. Kita akhiri dengan surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 78 dan 79. Cukup. Kalau sejam 10 minit kan. Perjanjian kita sejamnya. Kalau lebih, overtime. Tanya ada makan pun tak kata apa pun, senyap. Air sejuk lah malam ni nasi ustaz. Allah berfirman, lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu ayatnya 78, 79 Al-Ma'idah. Kenapa Bani Israel dilaknat? Inilah jenis berpegang dengan pepatah jangan jaga tepi kain orang. Karena mereka tidak melarang kemungkaran yang berlaku dalam kalangan mereka. Amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Menjadi kewajipan kita, tuan-tuan. Bukan menyuruh yang ma'ruf sahaja, tetapi wajib mencegah kemungkaran. Pepatah tadi memang kena buang terus. Kalau kita berjiran, kita ni orang dah kahwin, berjiran dengan anak-anak muda, setiap malam dia bawa balik awet. Faham awet? Awet pula bawa balik balak, tahu? Kayu balak. Dia bermaksiat sebelah rumah kita. Kita solat tahajud, Allahu Akbar. Biarlah, jangan jaga tepi kain orang. Bila malapetaka menimpa, tuan-tuan, dengan kita-kita pun kena. Sebab ada ayat Quran sebut, tuan-tuan, bila kita mencegah, kemungkinan besar kita tidak ditimpa malapetaka Allah. Kalau kita mencegah. Ayat dia sekejap. Komputer slow sikit. Cuba tengok 165 Al-A'raf. Sebab tu kita ada dalil, tuan-tuan. Menjadi kewajipan. Al-A'raf 165 untuk mengakhiri. Surah ke-7 ayat 165.
Falamma nasuma dzukkiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Maka ketika mereka lupa akan peringatan kami, kami selamatkan golongan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Faham tu Imam? Tuan Imam berjiran dengan pok-pok aprak ni, anak muda ni. Tiap-tiap malam, huhuk. Tok Imam beritahu, adik, kalau ni berdosa, kahwin lah. Tiba-tiba datang puting beliau. Kan? Datang taman Tok Imam. Dia putar. Dia kata rumah Tok Imam, dia berhenti. Sebab Tok Imam mencegah. Dia pergi rumah ke dia orang je lah. Putar dengan dia 2 orang sekali. Tuan-tuan ingat tak ada lah. Berlaku di Kelantan, tuan-tuan. Banjir besar baru-baru ni. Seorang tok guru ni dia buka pondok, dan pondok dia, di belakang pondok dia tu sungai. Orang kata gila ke? Awak buka pondok belakang sungai, belakang pondok ada sungai. Esok banjir mampus pondok awak. Orang tengok sendiri, tuan-tuan. Banjir besar bila datang tak kena pondok, dia kona, tuan-tuan. Semua orang tengok. Ini keajaiban yang saya nak sebut, Al-A'raf 165. Kalau kita mencegah, kita melarang, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada bala bencana. Tapi kalau kita mengambil sikap jangan jaga tepi kain orang, saya bimbang kita sama akan menanggung kerosakan, kerugian sebagaimana yang berlaku baru-baru ni. Itulah sedikit untuk malam ni. Cukuplah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Sahabat minta saya, sahabat di luar tu yang ambil tu ada 30 ceramah dia jual. Dia bukan, saya tak makan komisen buat tuan-tuan. 30 ceramah harga RM10. Mana satu ceramah saya nilai 30 sen lah. Apa punya cerai. Maharaja Lawak Mega, tuan-tuan. Tempat pertama dapat RM500,000. Pencetus rumah RM50,000. Saya ceramah RM50. Patutnya ceramah saya malam ni dengan Quran hadis kena bayar RM100,000. Rupiah. Kan Allah, tuan-tuan, orang buat kerja agama tak ada nilai rupanya, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak dengar kupasan-kupasan ceramah saya MP3 ni ada. Yang keduanya, tuan-tuan, saya ada bawa pamphlet, tuan-tuan. Kalau dah lama saya tak sampai sini. Kini kami telah mewujudkan sekolah rendah Islam pula, tuan-tuan. Kalau dulu sebelum ni sekolah menengah lelaki. Dah masuk tahun ke-7, 42 orang yang hafal Quran, ada akademik, ada bahasa Arab, ada pengajian Islam. Lengkap semua, tuan-tuan. Tahun 2016 sekolah menengah akan mula mengambil SPM, InsyaAllah, sebagai calon persendirian. Tahun lepas kami wujudkan sekolah rendah. Sekolah rendah kita gabung lelaki perempuan sebab dia orang masih kecil, tak apa. Jadi tuan-tuan, hari ini jumlah pelajar kami 200 orang. Menengah dan rendah. Menengah 134, rendah 66. Kaki tangan kami 50 orang, tuan-tuan. Yuran yang kami kutip atau yang kami pungut setiap bulan hanya sekitar 15,000. Tapi kos operasi kami tinggi, tuan-tuan, 45,000. Ustaz, bayangkan tengok, nak cari kat mana? Awak kat mana? Setiap bulan nak kena cari 30,000. Tuan-tuan boleh tolong saya, tak ada masalah. Tuan-tuan ambil pamphlet yang bekerja ambil lebih, bawa pergi kat pejabat, kempen-kempen. Mungkin ada yang nak wakaf, nak sedekah bulanan, atau nak bagi zakat, atau untuk pelepasan cukai pendapatan. Kami ambil zakat. Bayar zakat melalui kami, tak perlu bayar cukai pendapatan. Tapi kena baca tu ada syarat-syaratnya lah. Individu dan juga syarikat milik tunggal layak mendapat pelepasan cukai. Jadi nanti saya letak kat belakang, kita solat dulu. Tuan-tuan kerja ambil lebih sikit, saya photostat banyak. Oleh kerana hari ni miscommunication, banyak kelebihan sebab sepatutnya saya khutbah di KLA, di MAS, tapi dah tersilap teknik macam mana. Hari ni saya jadi pendengar. Tapi saya tak tidur. Ni boleh tahan je lah khutbah khotib hari ni. Tapi khutbah saya sedap lagi pada khutbah dia. Tapi saya jadi pendengar sebab tu banyak pamphlet, tuan-tuan ambil lebih sikit tak apa. Jadi siapa yang nak menyumbang, masukkan ke dalam beg hijau. Masuk ke dalam beg, bukan suruh ambil beg. Beg tinggal kat situ. Tolong dan bantulah kami, mudah-mudahan perjalanan Tahfiz Mutmainah ni insya-Allah berterusan, tuan-tuan. Bukan mudah untuk mengurus mentadbir sekolah, tuan-tuan.
Bukan sekolah milik saya, sekolah milik umat Islam. Tuan-tuan yang banyak menyumbang sebelum ini, tuan-tuan ambillah ganjaran di akhirat esok. Saya hanya tolong mengurus cari dana saja. 42 orang dah hafal Quran. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit bukan promosi, maklumat yang terkini tentang tahfiz mutmainnah. Jadi cukuplah untuk malam ni, ribuan kemaafan. Kita terus solat insya-Allah. Baca surah-surah pendek sudahlah Tok Imam. Tak baca surah pun tak apalah, letih lah. Kan? Sebab orang semua nak cepat balik, letih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Paling tidak pun setahun sekali saya akan turun ke kawasan KLIA. Setiap bulan 2 Februari insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.